selamat datang ke Simple Duda Channel. Pada video kali ini kita akan bercakap berkenaan cara menyemak harga pasaran rumah. Mesti ada antara tuan-puan ingin ataupun bercita-cita nak menjual ataupun membeli rumah kan. Jadi penting untuk tuan-puan tengok dahulu video ini sehingga habis. Rumah ni ataupun nak beli rumah ni bukan perkara yang mudah tau. Terutamanya untuk meletakkan harga yang sesuai dengan pasaran terkini. Jangan kita main letak je harga, nanti ujung-ujung rumah tak kena beli ataupun ujung-ujung diri sendiri rugi. Sebaiknya semak dahulu harga pasaran rumah, terutamanya di kawasan tuan-puan tinggal. Dengan membuat semakan, tuan-puan boleh menjual ataupun mendapatkan rumah dengan kadar yang berpatutan. Jadi bagaimana untuk membuat semakan ini? Ada beberapa cara untuk membuat semakan yang kebiasaannya dilakukan ialah melalui ejen hartanah, media sosial, dan kita boleh buat semakan melalui bank. Saya ingin ambil kesempatan dalam video ini untuk mempromosi diri saya sendiri. Selain daripada 3 kaedah tersebut, tuan-puan boleh juga tengok harga pasaran rumah melalui Bricks Property Research. Brick ni dia berdasarkan sumber daripada lembaga hasil dalam negeri. Bagaimana Bricks dapatkan data terkini berkenaan pasaran rumah? Ia adalah merujuk kepada transaksi stamp duty yang dibayar untuk melakukan sales and purchase agreement. Duty stamp ini dibayar di lembaga hasil. Jadi every pembayaran dia akan terus link ke Bricks. Pada video kali ini kita akan tunjukkan cara mudah untuk menyemak status pasaran harga rumah. Langkah pertama adalah kita pergi ke google.com. Kita type Bricks, B-R-I-C-K-Z. Dia akan keluar macam ni. Pilih yang di atas sekali. Dan ini adalah laman web rasmi untuk Bricks. Tuan-puan perhatikan di atas ni, dia ada 5 jenis hartanah yang tuan-puan boleh semak melalui Bricks ni. Sama ada residential, rumah-rumah, commercial, lot-lot kedai, office, industrial, kilang-kilang, land, tanah untuk pembangunan, agriculture, itu tanah untuk pertanian. Jadi tuan-puan boleh tengok apa saja daripada sini sebenarnya. Dan di sebelah kanannya, dia ada pricing. Pricing ni sebenarnya Bricks menawarkan harga untuk untuk kita tengok harga untuk mendapatkan report untuk certain hartanah. Jadi harganya RM30 per projek. Dan kita kali ini kita guna yang simple je lah, yang free je lah. Kita tak perlu yang detail sangat. So kita kembali ke Bricks, ke laman utamanya. So ada 2 cara untuk tuan-puan melihat hartanah yang telah dijual dan dijual di kawasan tuan-puan. Sama ada tuan-puan melalui residential ini ataupun terus type di sini. Tapi pada kali ini saya akan bawa tuan-puan melalui residential. Kita klik di residential. Dia akan keluar macam ni, dan di atas ni ada berbagai pilihan untuk tuan-puan filter. Dan tuan-puan boleh filter mengikut negeri, mengikut bangunan, tanah,
harga dan juga tempoh tu dia penting. Tapi okey, kita tengok cuma bila saya klik ni tuan-puan tidak dapat tengok. Saya pun tak kurang pasti kenapa dia tak keluar bila kita screen record. Tapi bila tuan-puan klik all stats ni, dia akan keluar semua negeri di Malaysia. Johor, Kedah, Kelantan, Kuala Lumpur, Labuan sampailah Terengganu, Sabah, Sarawak. Okey, saya klik Sarawak sebab saya sekarang ni berada di Sarawak, dan kita all areas ni pula adalah daerah-daerah yang ada di Sarawak. Dia akan keluar. So saya klik di daerah Limbang, dan untuk all buildings types dia akan keluar pilihan sama ada tuan-puan nak tengok hartanah landed seperti banglo, semidi, terrace house, ataupun hartanah non-landed seperti flat ataupun kondominium. Okey, yang ni saya tak nak pilih lah. Yang penting apa yang ada di Limbang jadilah. So untuk all tenure ni dia merujuk kepada jenis tanah di mana hartanah tu bertapak, sama ada dia freehold ataupun leasehold. Untuk freehold dan leasehold ni saya harap tuan-puan dah faham apa itu freehold, leasehold. Secara ringkasnya, freehold adalah merujuk kepada tanah yang berstatus milik kekal, seperti native title. Leasehold pula adalah tanah yang berstatus tidak milik, pemilikannya tidak kekal. Okey, yang ni pun kita abaikan. All price ni pun tuan-puan boleh tengoklah, sama ada nak tengok hartanah yang 20,000 plus 40k dan sampailah 600 ke atas, 600,000. Okey, untuk tarikh, untuk tempoh masa ini, periods, dia tuan-puan sebenarnya boleh je untuk tengok dari tahun berapa ke tahun berapa tuan-puan nak tengok. Boleh klik, tapi kena bayar lah. Tapi untuk yang free, dia akan keluar sama ada 2 tahun ke belakang, 1 tahun ke belakang, 6 bulan, 3 bulan, 1 bulan, dan semua ni. Okey, untuk kali ni kita tengok yang 2 tahun lah. So bilanya 2 tahun, dia akan jadi 2021, Ogos 2021 sehinggalah Julai 2023. Dia based on record bricks, dia ada 41 result, maksudnya 41 transaksi. Okey, kita klik di sini. Okey, bila kita klik dia akan keluar macam ni. Quick facts ni merujuk kepada summary lah. So bila kita fokus kepada ni saja, yang lain tu tak faham dah. Okey, yang 250,000 ni merujuk kepada purata harga rumah di Limbang, Sarawak. Okey, kita lihat di sini ya. Okey, dia akan keluar tiga pilihan, sama ada tuan-puan nak tengok projek ataupun kawasan tersebut, kawasan berkenaan, peta, dan tuan-puan boleh tengok graf juga sebenarnya. Tapi pada video ni kita fokus kepada cara untuk tengok harga, pasaran harga rumah di kawasan tuan-puan. Okey, kita pilih satu kawasan. Contoh, kita pilih di Desa Perbahanan di Limbang, Sarawak. Dia tak. Kita pergi ke RPR Rangau. RPR Rangau ni dia terletak di area Jalan Airport Limbang lah. So sebab kenapa kita pilih ni, sebab tengok tu, median price-nya 80,000. Agak murah sebenarnya. Okey, kita klik di sini ada 21 transaction telah berlaku sepanjang 2 tahun. Kita klik.
Okey, dia akan keluar macam ni. So, banyak data sebenarnya. Tuan-puan boleh tengok. Tuan-puan boleh tengok tarikh ianya dijual, di mana ianya dijual, rumah tersebut dijual, dan apa jenis rumah yang dijual. Ini yang tanah tu lah. Berapa tingkat, bilik, keluasan tanah, keluasan pembinaan rumah tersebut, harga per square feet dan harga jualan. So, bila dilihat secara kasar di RPR Rangau ni, rumahnya agak murah. Bayangkan, ini yang paling murah. Murah sangat. Saya kurang pasti apa yang dijualnya, sama ada dia jual tiang saja kah, ataupun rumah yang dah siap. Dahlah kawasannya luas 1418 square feet. Jarang kita jumpa harga macam ni. So, jenis rumah terrace house lagi, end lot, lot hujung di Jalan Petiambun. Ianya dijual pada 12 bulan 6 2023. So, ini sangat mengejutkan. Okay? Saya percaya sekarang ni di tempat tuan-puan susah nak jumpa rumah macam ni. Adapun mungkin rumah yang dah runtuh, mungkin lah. Okey. So, harga paling tinggi di sini adalah 130,000. Tengok. 917 square feet sahaja. Dia hampir separuh kurang daripada yang murah sekali itu tadi. Nah, kau terkejut. Okey. Jadi, ni dibuat pada 10 bulan 5 bulan Mei 2023. So, okey. Tuan-puan boleh tengok harga rumah di sini. Untuk meletakkan harga rumah atau untuk membeli harga rumah mengikut pasaran yang terkini, tuan-puan tengok dahulu berapa harga rumah yang harga rumah yang telah Okey, tuan-puan tengok senarai ini. Pastikan tuan-puan menjual rumah dalam lingkungan harga yang macam-macam ni juga. Kalau tak, orang yang tuan-puan boleh je letak harga tinggi, tapi sekiranya pembeli tu adalah pembeli yang sangat berhati-hati, dia akan semak dulu harga pasar rumah di kawasan tu. Kalau tuan-puan, let's say tuan-puan jual harga di RPR Rangau, harga rumah tu mencecah 500,000, sedangkan rumah yang lain harganya dalam lingkungan 130,000. Tuan-puan rasa pembeli tu dia akan beli ke tidak? Melainkan pembeli tu memang ada duit lah, banyak duit, dan dia boleh bayar cash. Tu lain cerita lah. Begitu juga untuk tuan-puan membeli rumah. Sebelum beli rumah, pastikan tuan-puan semak dulu harga rumah di kawasan tersebut. Contoh, tuan-puan nak beli rumah di RPR Rangau Limbang, dan saya jual rumah harga 400,000. Bila tuan-puan tengok bricks ni, dan tuan-puan dapati latest transaction is below than 100 and not more than 150. Tuan-puan nak tak beli rumah saya yang harganya 400,000? Jadi sekarang ni tuan-puan boleh fahamkan kenapa penting untuk kita semak dahulu harga rumah. Lainlah kalau rumah tu rumah flat yang dimajukan oleh developer. Developer ni kenapa harga rumah dia orang tinggi-tinggi, dan bila dilihat laku ya sebenarnya, sebab mereka berani untuk meletakkan harga seumpama setinggi-tingginya yang boleh lah, yang sesuai dengan harga material sekarang.
Untuk harga rumah baru dan harga rumah second hand dia berbeza tau. Untuk harga rumah baru, kita tak boleh nak ikut harga rumah yang second hand. Kenapa? Sebab material untuk pembinaan pada masa ini bukanlah semurah harga material 10 tahun yang ke belakang. Harga material rumah sekarang ni sangat mahal. Saya pun kurang pasti berapa harga, tapi memang selalu dengar memang mahal lah. Tapi yang saya tahu simen dah 30 macam tu. Jadi ini adalah cara yang ringkas untuk kita semak harga pasar rumah tanpa menghubungi ejen, tanpa menghubungi bank, ataupun tanpa susah tanpa membuang banyak masa untuk melayari social media, Facebook Marketplace, mudah.com untuk melihat harga rumah di kawasan yang anda pilih. Anda cuma perlu melayari bricks.my ini saja. Jadi senang kerja. Just luangkan sedikit masa untuk layari laman web bricks.my ini saja dah memadai. Dan tuan-puan mendapat gambaran harga rumah di kawasan yang tuan-puan pilih. Jadi saya rasa itu saja perkongsian kita pada kali ini. Saya harap melalui video ini tuan-puan dapat belajar sesuatu dan dapat memahami apa yang saya cuba sampaikan di video ini. Jadi tuan-puan jangan lupa like, komen, share dan subscribe untuk dapatkan update dan melihat lebih banyak video-video perkongsian daripada Simple Doodle Channel. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.